Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mereka yang mengenali Anwar Ibrahim semenjak 40 atau 50 tahun dulu tahu yang Anwar ni ada satu sifat, satu karakteristik, iaitu dia suka main game pecah dan memerintah, divide and rule. Masa Anwar timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dulu, dia ada dua blue-eyed boy, Azmin Ali dan Ezam Muhammad Noor. Dan dia lagakan kedua-dua ni. Dia beritahu Azmin, awak sajalah yang saya boleh percayai. Ezam ni tak boleh harap. Dia beritahu Ezam sama, awaklah yang saya percayai. Azmin ni tak boleh harap. Jadi Azmin dengan Ezam ni ada persaingan, competition untuk menjadi budak kesayangan ataupun blue-eyed boy Anwar Ibrahim. Dan ini berterusan sehingga PKR ditubuhkan dan Ezam dan Azmin menjadi dua budak kuat di dalam PKR sampai Wan Azizah pun terasa cemburu dengan Azmin dan Ezam, sebab nampaknya Anwar ni lebih sayang Azmin dan Ezam daripada isteri dia sendiri. Akhirnya bila nampak Azmin ni menjadi lebih disayangi oleh Anwar, maka Ezam tinggalkan PKR dan dia pergi join Najib. Dia join Najib di dalam UMNO. Dan Azmin tinggal seorang, blue-eyed boy. Timbul Saifuddin Nasution dan berlaku juga persaingan di antara Azmin dan Saifuddin Nasution. Jadi sekali lagi Azmin menang. Azmin ni dia nampak sebagai lebih disayangi oleh Anwar, blue-eyed boy Anwar. Saifuddin pun merajuk. Saifuddin tinggalkan Anwar dan dia berhijrah ke Kelantan, dia join Nik Aziz. Jadi Nik Aziz ni bagi Saifuddin ni report direct, bermaknanya Saifuddin ni tidak perlu ada orang pertengahan ataupun middleman. Apa-apa hal Saifuddin boleh jumpa Nik Aziz ni, Menteri Besar Kelantan ni, direct. Jadi sukalah Saifuddin. He is more or less semasa tu dilihat sebagai blue-eyed boy kepada Nik Aziz. Dan of course timbullah cemburu orang macam Husam misalnya. Husam ni dia anggap dia ni blue-eyed boy Nik Aziz. Jadi bila mari orang macam Saifuddin ni dilihat sebagai pesaing, kompetitor kepada Husam Musa, yang berharap dia akan ganti Nik Aziz satu hari kelak sebagai pemimpin PAS di Kelantan. Bila sampai masa nak melantik Menteri Besar Selangor, Azmin rasa sudah tentu dia akan dipilih sebagai Menteri Besar Selangor oleh Anwar, sebab dialah yang rapat sekali blue-eyed boy Anwar. Tapi Anwar pergi lantik Tan Sri Khalid Ibrahim pula sebagai Menteri Besar Selangor. Jadi Azmin not happy lah. Sebab macam mana suddenly Tan Sri Khalid pula jadi Menteri Besar Selangor dan bukan dia. Isu dari segi pentadbiran ataupun dari segi mentadbir ekonomi, Tan Sri Khalid ni lebih berpengalaman atau boleh katakan lebih canggih, lebih handal. But the issue is politik. Bukan isu di kehandalan atau kehebatan seseorang untuk mentadbir ekonomi. Misalnya Menteri Besar Selangor sekarang ni, apa kelebihan dia banding dengan ramai pemimpin lain yang lebih berkebolehan sebagai Menteri Besar Selangor. So Azmin pula rancang untuk menjatuhkan Khalid supaya dia boleh ambil alih sebagai Menteri Besar Selangor. Dan Anwar tahulah kalau Azmin jadi Menteri Besar Selangor, kalau dia berjaya tumbangkan Khalid, maka dia akan jadi kuat. Jadi Anwar pujuk
Saifuddin balik ke PKR. Dan mula-mula Saifuddin tak mau, dia happy lah duduk di Kelantan. Ada direct di bawah Nik Aziz, tapi Anwar umpan Saifuddin kata, okay, you ambil alih sebagai Setiausaha Agung. Setiausaha Agung Parti dan balik join dia. So, Saifuddin pun tinggal Kelantan, balik kepada Anwar dan dia rancang untuk jatuhkan Tan Sri Khalid. Sebab Tan Sri Khalid sudah boleh dikatakan sudah power lah. Selepas Tan Sri Khalid menjadi Menteri Besar, orang nampak yang Khalid ni is a very good Selangor Menteri Besar. Dan istana pun suka Tan Sri Khalid tu. Dia punya rapport, dia punya perhubungan dengan istana very close. Istana pun lihat Tan Sri Khalid ni bukan saja orang yang berkebolehan, tetapi orang yang bersih. Dan istana pun kata dalam berapa tahun ni, semenjak merdeka lagi, sampai sekarang Selangor tak pernah ada Menteri Besar yang bersih. Sampai sekarang, bila Tan Sri Khalid jadi Menteri Besar, barulah Selangor ni boleh dianggap sebagai satu pentadbiran yang bersih. So even rakyat Selangor, istana dan orang-orang berkuasa di dalam kerajaan, mereka pun very happy. Dia rasa at last Selangor ni di bawah capable hands. Jadi apabila nampak yang Khalid ni akan mengatasi Anwar, maka Anwar suruh Saifuddin menjatuhkan Khalid. Jadi akhirnya mereka bergerak untuk menjatuhkan Khalid dengan harapan kalau tak Anwar, Wan Azizah akan ambil alih sebagai Menteri Besar Selangor. Dan apabila nampaknya susah Anwar nak ambil alih sebagai Menteri Besar Selangor oleh kerana kes sodomi dia, kes sodomi yang kedua, so dia try push untuk Wan Azizah ambil alih sebagai Menteri Besar Selangor. Dan Azmin pula dia main game dia sekat Wan Azizah. Dan dia main dengan orang yang rapat dengan istana lah, geng-geng yang rapat dengan istana untuk membantu lobby dia menjadi Menteri Besar Selangor. Jadi nampaknya Sultan tidak akan terima Wan Azizah, Sultan lebih nak Azmin Ali sebagai Menteri Besar Selangor. Tetapi PKR dan DAP menentang keputusan Tuanku Sultan. Dan PAS pula, apabila PAS dapat tahu yang memang preference ialah Azmin, bahawasanya Tuanku Sultan nak Azmin sebagai Menteri Besar Selangor, maka PAS pun sokong. PAS sokong bukan sebab Azmin ni lebih baik dari orang lain, tapi sebab ini pilihan Tuanku Sultan, maka PAS tak maulah langgar kehendak Sultan ataupun tidak ikut titah Sultan. Sama lah macam kes PM10 ni. Dia orang kata yang sebenar bukan dia orang nak Anwar. Agung nak Anwar. Jadi kerana Agung ni nak Anwar sebagai Perdana Menteri yang ke-10, maka dia orang terpaksa ikut kehendak Agung dengan menyokong Anwar jadi Perdana Menteri yang ke-10. Kes Azmin ni pun sama, kerana Sultan yang nak Azmin, maka just like in the case of Anwar sebagai PM10, maka PAS sokonglah Azmin mengambil alih sebagai Menteri Besar Selangor. DAP not happy. DAP tak mau Azmin sebab Anwar tak mau Azmin. Jadi kalau Anwar tak mau Azmin, DAP pun tak maulah Azmin juga. Maka Azmin jadi Menteri Besar Selangor kerana PAS. Bukan kerana DAP atau PKR. Anwar memang tak mau Azmin. Tapi dah oleh kerana Tok Guru Abdul Hadi Awang dan PAS menyokong Azmin, maka akhirnya Azmin jadi Menteri Besar Selangor. Walaupun Anwar dan DAP tak sokong. Jadi DAP pun tutup Pakatan Rakyat. DAP tak boleh buang PAS dari Pakatan Rakyat sebab
Pakatan Rakyat ni kena bertindak melalui konsensus sebulat suara. So kalau DAP nak buang PAS ataupun DAP dan PKR nak buang PAS, tapi kalau PAS tak sokong tindakan tu, tak boleh. Dia tak boleh 2 lawan 1. Dia kena 3-0. So DAP bertindak untuk tutup Pakatan Rakyat dan tubuhkan Pakatan Harapan. Dan Anwar suruh geng-geng pro Anwar dalam PAS tu ada geng Anwarista atau geng pro Anwar di dalam PAS. Maka Anwar suruh geng Anwarista ataupun geng pro Anwar tu keluar dari PAS, buka parti baru, Parti Amanah. Dan Parti Amanah diambil sebagai partner baru, partner Parti Islam baru di dalam Pakatan Harapan. So Amanah ni dianggap sebagai PAS barulah. Kononnya PAS baru di dalam Pakatan Harapan. So sebab itulah PAS ditendang keluar dari Pakatan Rakyat. Dan cara PAS ditendang keluar ialah tutup Pakatan Rakyat dan tubuhkan Pakatan Harapan. Dan bawa geng-geng Anwar di dalam PAS tu untuk tubuh parti baru, untuk duduk di dalam Pakatan Harapan. So this divide and rule ni berterusan di bawah Anwar. Tapi nampaknya Azmin ni menjadi satu problem. Jadi Anwar pun nak cuba jatuhkan Azmin, but not that easy. So akhirnya Azmin nampaklah yang Anwar ni tak mahu dia. Dan Anwar angkat Rafizi Ramli untuk menjadi pesaing kepada Azmin Ali. So Anwar ni main game ni sekali lagi, tapi kali ni menggunakan Rafizi Ramli untuk nak maknanya sekat Azmin. Sebab kalau Azmin tidak disekat, Azmin akan jadi lebih kuat dari Anwar. Azmin akhirnya keluar dari PKR. Dan sekarang ni pula nampak macam Rafizi Ramli ni sudah jadi kuat. Rafizi Ramli ni bukan saja pegang jawatan tinggi dalam parti, dia juga pegang jawatan dalam kerajaan. Ahli parlimen, ahli kabinet dan sebagainya. Langkah pertama Rafizi ialah nak menjadi nombor 2 dalam parti. Dan sekarang ni Rafizi memegang beberapa jawatan yang memberi dia kekuatan. Siapa yang boleh check, siapa yang boleh sekat Rafizi? Itulah mari Nurul Izzah. Jadi Anwar ni nak guna Nurul Izzah untuk sekat Rafizi Ramli. Tapi Rafizi ada jawatan dalam parti, jawatan dalam kerajaan, jawatan dalam parlimen dan sebagainya. Apa Nurul Izzah ada? Tak ada. Nurul Izzah does not have anything. So Anwar terpaksa memberi jawatan dalam kerajaan kepada Nurul Izzah. Kalau tidak, Nurul Izzah ni tidak relevan. Macam mana orang macam Nurul Izzah yang tidak ada apa-apa nak bertanding lawan Rafizi Ramli? Dia tak boleh nak kalahkan Rafizi Ramli. So perlulah Anwar beri Nurul Izzah satu jawatan supaya Nurul Izzah ni nampak relevan dan nampak ada kekuatan. Dan Nurul Izzah lah boleh diguna sebagai batasan ataupun sebagai sekatan kepada Rafizi Ramli. So lantikan Nurul ni yang kecoh dikatakan nepotism dan sebagainya, bukan sangat kerana Nurul Izzah ni handal ke, berkebolehan ke, atau betul-betul boleh membantu Anwar di dalam kerajaan seperti Anwar beritahu. The real reason, sebab yang utama atau the real motive is Nurul Izzah akan menentukan yang Rafizi Ramli ni tidak jadi terlampau kuat sampai dia satu hari
boleh challenge, boleh cabar Anwar sebagai Presiden Parti PKR. So that is the real reason. This is not about Nurul Izzah. Lantikan Nurul Izzah ni bukan tentang Nurul Izzah. Lantikan Nurul Izzah ni tentang Rafizi Ramli yang perlu seorang yang boleh dianggap sebagai politically powerful untuk nak check dia supaya satu hari Rafizi Ramli tidak lawan toke dan cuba menjatuhkan Anwar dan ambil alih sebagai Presiden Parti PKR. Assalamualaikum. Salam sejahtera.